Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik Jabatan Kuasa Surau Al-Amin Taman Sejahtera, yang berbahagia Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu yang diibaratkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan syurga yang sebenarnya di akhirat. Yang mana kata Allah dalam hadis kursi, dalam syurga itu, apa kata Allah? A'adattu li'ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku, kata Allah. Syaratnya kita mesti dapat pengiktirafan dari Allah sebagai hamba-hambanya. Kalau ada pengiktirafan, Allah sediakan untuk hamba-hamba itu. Fiha, dalamnya, dalam syurga itu. Ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Itu keadaan dalam syurga. Dan syurga itu terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Cantiknya, menawannya, lawanya, egiknya, kata orang menggajah. Tak pernah kita tengok cantik macam tu. Dan tak pernah kita dengar merdunya, sedapnya, lazatnya. Dan tak pernah terlintas di hati kita. Bayang pun tak boleh. Tak usah nak cerita, bayang pun tak tahu macam mana rupa dalam syurga tu. Kerana di syurga tu tuan-tuan, Allah sediakan nikmat ada lagi 99%. Nikmat Allah semuanya ada 100%.
1% di dunia ni. Dan 99% lagi Allah sediakan di syurga. Yang kita berebut-rebut di dunia ni 1% saja. Makanannya ada 1% saja, sedangkan 99% lagi ada di syurga. Pakaiannya ada 1% saja, melainkan sedangkan di syurga ada 99% lagi. Kenderaan ada 1% saja di dunia ni. Di syurga nanti Allah sediakan 99% lagi. Begitulah apa-apa yang lain, nikmat-nikmat tu. Di syurga ada lagi 99%. Yang ada di dunia ni hanya ada 1% saja. Yang kita berebut-rebut tu, bergaduh tu, bertumbuk tu, bertampar-tampar tu, berpukul-pukul tu, berbunuh-bunuhan tu, berperang lah tu. Macam di Palestin tu, dah 18,000 dah orang rakyat Palestin dibunuh oleh orang Yahudi tu. Apa? Nak rebut dunia, nak merebut nikmat dunia. Padahal yang direbut tu hanya 1% saja. Sedangkan di surga nanti Allah sediakan ada lagi 99%. Jadi orang yang berperang tu yang sebenarnya bodoh, pengin, bangang. Kerana dia bunuh orang dalam dunia ni. Orang tu mati dulu, tapi dia pun mati ke sudahnya. Kalau dia tak mati, tak apa lah. Dia tak mati ke sudahnya. Apa gunanya? Bila mati, semua akan diambil kira. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Bila dah mati, akan diambil kira. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa membuat satu kebajikan walaupun sebesar zarah, akan diperlihatkannya, akan diperhitungkannya, dan dapat akan dibalas seumpamanya. Dan barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah, akan dapat diperlihat di akhirat besok dan akan dibalas setimpal dengan perbuatan dia dalam dunia. Nah, kadang-kadang di dunia lagi dah Allah apa? Dah Allah hajar dah. Terlalu zalim. Ya, di antaranya apa? Ariel Sharon. Ada kena nama Ariel Sharon? Perdana Menteri Israel. Punya kejam. Dibunuhnya orang Islam dalam kamp pelarian Shakila. Shakila satu nama dah lupa saya nama. Shatta katakan. Beribu-ribu orang Islam dibunuhnya. Bukanlah dia nembaknya, dia memerintahkan supaya dibunuh. Nah, punya kejam. Sebab sebelum itu macam-macam dilakukannya. Ya. Gaza itu ditahannya, bantuan elektrik diputuskannya, bakalan makanan diputuskannya, perubatan dihalangnya. Itulah kejam. Nah, sudahnya mati juga. Sebelum mati itu 8 tahun menderita. Berada dalam koma. Tahu koma? Bukan koma tulisan tu. Koma tu tak sedurkan diri. Terbaring aja. Kata orang kampung Gajah, terdeek. Muka mata yang terlalu. 8 tahun tuan-tuan. Itu di dunia ni. Dah cukup 8 tahun, dia pun mati. Bukan hilang penderitaan tu. Nak ditanam, tak terima di bumi. Sempit bumi tu. Kau balik lubang ni tak muat, kau balik korang ni tak boleh. Sudahnya, letak atas semen tu, ditambah dengan semen. Itu Ariel Sharon namanya, Perdana Menteri Israel. Di dunia ni pun Allah ada balas kekejamannya. Di akhirat besok kita tak tahu. Ini dia. Jadi jangan kita biasa mengenai orang dalam dunia ni. Balasan Allah kita tak lalu nak nanggungnya. Baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang adil. Dalam dunia ni Allah perintah kita supaya jadi adil. Jangan sengaja-ngaja kita nak memberi inayah kepada orang lain. Ya? Pada diri kita pun, pada orang lain pun, pada Allah pun jangan menzalimi. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Baik. Untuk malam ni kita sambung lagi pembacaan kita. Hadis yang ke-18. Buka kitab muka surat 46. Yang ada kitab lama lah, kitab baru saya tak tahu. Hadis yang ke-18. Orang meminum khamar dan menamakannya bukan khamar.
Sudah. Saya ikut tanda saya 27. Oh iya, 27 bulan 10 ya. Betul dah. 20. Ya. Buku surat 50. Muka surat 50. Alright. Hadis yang ke-20. Hamba menjadi tuan. Saya ikut je lah. Contohnya yang saya kasih ada, saya tulis. Tapi ini tak ada tulis benar. Hamba menjadi tuan dan terbinanya banyak bangunan yang mencakar langit. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Hadis ini boleh kita dapati dalam hadis yang masyhur. Nama hadisnya hadis Jibril. Tengok dalam buku ataupun kitab hadis 40, Matan Arba'in ada tu. Hadis nombor 2. Ketika itu Rasulullah sedang memberi kuliah, datang satu orang. Nak dikatakan orang tempatan, seorang tak kenal. Nak dikatakan orang jauh, pakaiannya kemas kan? Tak ada comot dalam tu pakaiannya. Berkedut beda. Habuk pun tak ada, apa pun tak ada. Zaman itu orang nak datang naik apa? Naik unta, naik kuda, naik keldai. Jadi kalau dah jauh datang ni mesti dia comot lah, berdebu lah, berkerut-kerut, berkedut-kedut lah pakaian. Ini dah elok smart je. Tapi nak kata orang dekat, tak kenal siapa, tak kenal. Orang tempatan tak kenal. Dia pun datang. Datang dia pun terus macam dah biasa benar dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesra benar apanya. Terus dia punya disapanya Rasulullah pun sapa dia seronok-onok nengok dia ni. Kemana dia duduk? Duduk bertindih lutut dengan Rasulullah. Tanda mesra ke tak tu? Tanda mesra benar lah, tindih lutut ni. Saya ngajar ni berapa tahun dah, tak ada siapa pun tindih lutut dengan saya duduk ni pun. Dia jauh ada. Ini bertindih lutut dengan Rasulullah. Tanda mesra tu. Dia pun tepuk paha Rasulullah. Rasulullah pun tepuk balik paha dia. Itu tanda mesra benar tu. Sahabat pun heran tengok siapa orang ni bersama dengan Rasulullah. Mesra benar Rasulullah ni. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, bagi tahu aku tentang iman. Rasulullah pun khabar, iman itu kamu percayakan Allah, percayakan malaikat, iman yang 6 tu lah. Betul kata kamu, sadaqta ya Rasulullah. Dia kata, dia yang menanya, dia yang membetulkannya. Patutnya dia nanya, dah jawab Rasulullah, oh iya, ini baru aku tahu, patut aku tu dah jawab. Tidak, ini kenapa betul cakap kamu tu. Lepas tu tanya pula tentang Islam. Rasulullah pun sebut Islam. Dibina Islam di atas 5 perkara. Bunyal Islam ala amsin. Kamu ucap 2 kalimah syahadah, kamu sembahyang 5 waktu, kamu bayar zakat, kamu puasa bulan Ramadan, dan kamu naik haji ke Mekah. Apa kata dia orang tadi? Sadaqta, betul cakap kamu katanya. Habis tu dia tanya lagi, bagi aku tanda-tanda bagi aku bila berlaku hari kiamat? Bila berlaku tentang hari kiamat? Akhbirni anis sa'ah. Khabar pada aku tentang hari kiamat, bila akan berlaku? Jawab Nabi, orang yang bertanya dengan orang yang ditanya tu dua-dua tak tahu. Aku pun tak tahu, kamu pun tak tahu. Dua-dua tak tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah saja. Dia pun diam lah, lepas tu tanya lagi. Kalau macam itu bagi aku tahu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat apa? Ini di antaranya kata Nabi apa? Hamba menjadi tuan. Ibu melahirkan tuannya. Dia asalnya hamba menjadi tuan. Dan terbinanya banyak bangunan yang mencakar langit. Akhirnya betul ya, sekarang dah berlaku ni. Bangunan-bangunan yang mencakar langit sikit banyak sekarang ni di Mekah. Saya pergi Mekah tahun 80 tau. Masa itu pekannya bukan macam sekarang ni. Pekannya betul-betul macam pekan mana nak ngabur dengan macam kamu gajah lah, macam itulah. Bandarnya bukan ada bangunan tinggi-tinggi. Masa tahun 80 tu.
Semua ada 2 tingkat je, atas bawah tu. Itu aja. Nah, sekarang ni cuba tengok pergi sekarang baru. Last saya pergi tahun 2020 tak salah saya. Ha? Udah bercangkal langit cukup banyak lah di Mekah tu ya. Ha, begitu yang berlaku. Ha, jadi hamba menjadi tuan. Ha, hamba berkuasa, tuan tak ada kuasa. Ha, dan terbinanya banyak bangunan kerana Allah anugerahkan minyak kepada orang Arab. Jadi orang Arab tu kaya-kaya. Semua bangunan-bangunan tu dirobohkan, dia jadi bina bangunan baru ya. Itu pencakar langit tinggi, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Baik, kita baca senang. An Umar bin Al-Khattab qala fa akhbirni an sa'ati qala mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il qala fakhbirni an amaratiha qala anta lidal ummatu robitaha wa antara khufatal muratal alata ri'a asyai yang waluna rawahul Muslim yang waluna fil bunyan. Daripada Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ni sahabat nombor 2 selepas Abu Bakar radhiyallahu anhu. RA tu bukan ra ya, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Ini tak ada. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau Ibnu Umar anaknya radhiyallahu anhuma. Karena kalau Ibnu Umar tu Abdullah bin Umar. Kalau Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha kepada keduanya. Yang Umar ni dia seorang je radhiyallahu anhu. Kerana Al-Khattab tu kita tak tahu, kerana dia sudah tak ada semasa Rasulullah lahir pun dia dah tak ada. Jadi dia jadi kita doa mudah-mudahan Allah redha dengan dia ya. Selamat tu kita tak tahu, itu rahsia Allah. Ini betul sebab kita radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang panjang, hadis panjang, hadis Jibril namanya. Baca dalam matan arba'in tu deh. Saya ngajar tu di taman ni di surah Amin ni, Al-Amin. Surah Al-Amin, Taman Aman. Esok pagi. Ngajar tu ya. 2 kali ngajar, subuh sekali, maghrib sekali. Baca hadis 40 tu deh. Sekarang dah masuk hadis yang ketiga, yang tu dah habis dah. Dah lepas. Tapi hadis itu kita baca tu ya. Hadis yang menyatakan tentang Islam, dihuraikan panjang huraiannya. Hadis 40 tu panjang huraiannya. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang, kemudian Jibril bertanya. Jibril yang bertanya. Lupa saya nak ngabar tadi. Lepas pergi orang tu ya, Rasulullah pun tanya sahabat, kamu kenal ke orang tadi yang datang-datang mesra benar Rasulullah? Dia semua tak kenal. Nak kata orang dekat, orang tak kenal. Dia kata orang jauh, pakaiannya kemas penuh, rambutnya pun berkilat-kilat sikatnya. Bila dia balik, ditanya Rasul pada sahabat, kamu kenal ke siapa yang datang tadi? Apa jawab sahabat? Hanya Allah dan Rasul saja yang kenal, kami tak tahu ya. Betul apa kata Nabi? Itulah dia Jibril datang kepada kamu, mengajar kamu tentang agama kamu, betul ya? Itulah dia Jibril datang bagi kamu, mengajar kamu tentang agama kamu ya. Rupanya Jibril tu dia ngajar sahabat-sahabat tentang agama ya. Ini mau betul juga. Ada di antaranya tu yang berlaku ni. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah, maka khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Bila berlaku hari kiamat? Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang ditanya tiada lebih mengetahui daripada orang yang bertanya.
Orang yang ditanya aku, tiada mengetahui lebih daripada orang yang bertanya. Orang bertanya yang tak tahu, aku pun tak tahu. Dua-dua tak tahu. Dia jawab yang betul ya. Kerana rahsia, siapa punya rahsia tu? Hari kiamat, Allah yang punya. Hari kiamat tu Allah yang tahu, kita tak tahu. Ada 10 perkara. Dengar lalu. Yang menjadi rahsia hanya Allah yang tahu, yang lain tak tahu. 10 perkara. Tu boleh buat satu ceramah tu. Ada jam ceramahnya. Tapi sebentar lalu 10 perkara tu lah. Yang pertama Lailatul Qadar. Kita tak tahu bila berlaku. Yang kedua, keredaan Allah bagi mereka-mereka yang taat. Tanda keredaan tak ada. Kita tak tahu. Yang ketiga, kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang derhaka. Tak ada tanda-tanda. Kita tak tahu. Kita tahu Allah murka ke Allah redha ke. Itu yang ketiga. Yang keempat, semayang 5 waktu, yang mana satu jadi keutamaan di sisi Allah, kita tak tahu. Semayang 5 waktu tu, yang mana satu? Allah hanya sebut hafizu ala salawati salatil wusta. Peliharalah kamu 5 semayang itu dan semayang yang pertengahan. Yang mana satu tak tahu. Kerana semua semayang 5 waktu tu boleh jadi pertengahan. Maghrib ni pertengahan antara Asar dengan Isyak sekarang. Isyak ni kan pertengahan antara Maghrib dengan Subuh esok. Subuh esok pertengahan antara Zuhur dan Zuhur dan apa? Dan Isyak mana tadi? Zuhur esok pertengahan antara Subuh dan Asar. Asar esok pertengahan antara Zuhur dan Maghrib. Jadi semua boleh jadi pertengahan. Jadi pelihara yang pertengahan. Jadi ulama-ulama berselisih pendapat tentang yang mana satu jadi keutamaan di sisi Allah. Itu rahsia Allah. Yang keempat. Yang kelima, di antara nama-nama Allah yang banyak tu, Asmaul Husna tu, yang mana satu pilihan Allah kita tak tahu. Yang 99 nama yang terdapat dalam Quran tu, yang mana satu jadi pilihan Allah kita tak tahu. Itu yang kelima. Yang keenam, takdir. Saya jadi saya, tuan-tuan jadi tuan-tuan, kita tak tahu. Allah je yang tahu. Sudah dah jadi baru tahu. Tapi yang sebenarnya kita tak tahu. Itu takdir kita mana tahu? Saya jadi saya. Kerana saya bukan cita-cita nak jadi saya. Tapi Allah jadi saya juga. Hanya Allah yang tahu, kita tak tahu. Yang ketujuh. Apa? Jodoh. Yang mana jodoh kita tak tahu. Ada jodoh ke tak? Kadang-kadang manusia tu sampai mati tak ada jodoh. Walaupun lelaki tak ada jodoh juga. Ada tak? Orang lelaki tak ada kahwin, ada tak? Sampai mati ada apa tu? Padahal dia bukan tak ada duit, bukan miskin, tapi dia memang tak ada jodoh. Jodoh tu ketentuan dari Allah. Setengah orang tu umur 100 tahun ada jodoh lepas tu. Perempuan 100 tahun dipinang oleh lelaki umur 35 tahun. Ada berlaku. Yang 1 tahun lebih umur. Itu jodoh Allah yang menentukannya. Yang ke-8. Wali. Kita tak tahu. Wali yang mana satu jadi wali kita tak tahu. Wali itu sendiri tak tahu bahawa dia itu adalah wali. Dia merasakan diri dia itu berdosa. Cuma orang lain mengatakan dia itu wali. Berdasarkan ilmunya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan akhlaknya, kita mengatakan dia itu wali. Syekh Abdul Qadir Jalani, dia tak tahu bahawa dia itu adalah wali. Kita yang mengatakan dia itu wali. Begitu juga Ibn Hajar Al-Haytami, kita yang mengatakan dia itu wali. Dia sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Rabi'atul Adawiyah, kita yang mengatakan dia itu wali. Tapi dia tak tahu diri dia itu adalah wali. Kan itu rahsia Allah Ta'ala. Kalau dia mengatakan dia itu wali, aku ni jadi wali, itu bukan wali, itu kuali tu. Bukan wali ya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, tarikh kematian. Itu tak tahu. Siapa tahu tarikh mati yang kat tangan? What is the date of your death? Siapa tahu? Berapa bulan? Hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang segar tiba-tiba dengar-dengar dah lebur. Kerana sihat walafiat tiba-tiba dah dengar lebur. Kadang sakit bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sakitnya. Sampai luka belakang tu. Tak boleh nak bangkit. Tapi tak lagi mati-mati. Itu hanya Allah yang tahu. Dan yang ke-10, tarikh hari kiamat. Siapa yang tak tahu?
Hanya Allah yang tahu. Jibril pun tak tahu, Nabi pun tak tahu, rasul-rasul yang lain, malaikat-malaikat lain pun tak tahu juga. Itu 10 perkara yang menjadi rahsia Allah Ta'ala. Itu satu ceramah yang lain tu. Kalau teringat yang itu, teringat yang 10 perkara tu. Jadi apa jawab Nabi tadi? Orang yang ditanya tiada lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maka Jibril lalu berkata, kalau begitu, cuba khabarkan kepadaku tanda-tandanya. Tanda hari kiamat apa? Baru cerita tanda banyaklah. Ada tanda besar, ada tanda kecil. Ya? Maka Nabi SAW jawab bahawa hamba akan melahirkan tuannya dan engkau melihat orang berjalan tanpa kasut dan orang yang bertelanjang, lagi miskin yang hanya mengembala kambing itu berlumba-lumba untuk membuat binaan yang tinggi-tinggi. Itu di antaranya. Di antaranya itu hamba melahirkan tuan, mak melahirkan tuan, ibu melahirkan tuan, ataupun hamba tu ibu lah ya, ibu melahirkan tuan. Berlaku dah? Dah berlaku belum? Dia ada anak. Anak tu kerja. Suami pun kerja. Siapa milih cucu? Opah dia. Jadi opah jadi kuli. Mak jadi tuan. Menantu jadi tuan. Itu yang berlaku hari ini, berlaku ya. Jadi anak itu memerintahkan maknya, mak buat ini mak ni, buat ini mak ni, makan dia ni. Dia memerintahkan maknya, dia jadi tuan. Mak jadi kuli. Ini yang berlaku. Kemudian orang Arab Badui itu, dulu mereka itu berkaki ayam, tak berpendidikan, kata orang putih uncivilized, kasar aja akhlaknya. Main hentak aja. Kalau Nabi Rasulullah dia main hentak je selendang Rasulullah sampai bercala tengkuk Rasulullah tu. Itu kan berkaki ayam lah tu. Bukan bertamadun. Tapi akhirnya mereka dapat menemui minyak jadi kaya raya. Membina bangunan. Berkebut-kebut membina bangunan yang tinggi-tinggi. Ya? Itu dia. Berlumba-lumba untuk membuat binaan yang tinggi-tinggi. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Tengok keterangannya. Di antara tanda-tanda kiamat ialah bila hamba melahirkan tuannya. Ibu melahirkan tuan. Ibu jadi hamba. Anak jadi tuan. Mak dah tu Jadi anak jadi tuan. Itu. Itu dah hamba. Patutnya anak tu mesti taat kepada ibu, mesti hormat ibu. Tidak dia memerintah ibu, tapi tak dia memerintah ibunya. Mak basuh ni mak. Ini betul mak ni suruh-suruh nanti. Ini yang berlaku hari ini. Hamba melahirkan tuannya. Maksudnya akan banyak bilangan hamba yang kemudiannya akan digauli oleh tuannya. Hamba tu boleh digauli oleh tuannya. Itu berlaku juga. Hamba perempuan, tuannya boleh tak bersetubuh dengan dia? Boleh ke tu? Tak boleh tuan-tuan? Boleh. Tak ada haram. Boleh bersetubuh dengan hamba tu. Tapi bila melahirkan anak, dia mesti berkahwin dengan hamba tu. Mesti berkahwin dengan tu. Rasulullah pun ada. Dia ada seorang hamba. Hadiah dari Raja Mesir. Ketika itu. Nama hamba tu apa? Mariyatul Qibti. Itu nama hamba tu. Berkahwin dengan Rasulullah. Akhirnya dapat anak. Nama anak tu apa? Siapa nama ni? Nama anak tu apa? Ibrahim. Tapi Ibrahim tu mati kecil. Tu kan? Boleh. Tak ada salah. Bukan berdosa ya. Hamba tu boleh dikawali. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Allah surah Al-Mu'minun ya. Yaitu mereka-mereka yang memelihara kemaluannya
kecuali terhadap pasangan-pasangannya dan juga hamba sahayanya. Itu tak apa. Itu tidak menjadi salah. Ghairu malumin, bukan salah ya. Itu orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ada panjang lagi itu tau. Beruntunglah orang yang beriman yang mereka itu khusyuk dalam sembahyangnya. Dan beruntung juga orang yang beriman yang khusyuk dalam sembahyang itu dia memelihara lidahnya daripada berkata-kata yang sia-sia. Dan beruntung juga mereka itu yang mengeluarkan zakat. Dan beruntung juga mereka yang menjaga kemaluan mereka. Kecuali kepada pasangan-pasangan mereka. Pada isi-isi tak apa. Dan juga kepada hamba sahayanya. Dan itu ghairu malumin, bukan benda-benda yang salah. Tak salah dalam Islam ya. Itu dah. Nah, jadi bila berlaku apa itu? Bila bergaul dengan hamba dia, tak dapat tidak lahirlah anak jadi tuan. Padahal maknya hamba. Nah, mak anak jadi tuan itulah hamba melahirkan tuan. Nah, mana kemudiannya dan digauli dan oleh tuannya dan melahirkan anak. Maka anak ini adalah berpangkat ayahnya. Anak ini adalah berpangkat ayahnya, iaitu sebagai tuan. Dia macam ayah ada, ayah itu tuan. Tuan kepada ibunya, tuan kepada ibunya sendiri. Ada juga sebagian yang memberikan pandangan bahawa contoh ini adalah merupakan simbolik, bukan betul kiasan aja, simbolik tu tanda-tanda kasar ya. Simbolik kepada suasana yang sudah terbalik. Patutnya hamba tu dikuasai, tidak hamba tu menguasainya ya. Tu namanya simbolik. Simbolik tu lambang aja. Bukan benar berlaku ya, simbolik. Ya. Di mana hamba menguasai tuan, bukan sebaliknya. Patutnya tuan tu menguasai hamba. Ini dah. Dia anak hamba, dia jadi tuan anak tu. Jadi dia berkuasa pada dalam rumah tangga tu ya. Kerana dia tu anak kepada tuan. Jadi anak tuan berkuasa macam tuan lah, takkan anak tuan jadi hamba pula. Walaupun bapaknya tu hamba. Maknya bukan, bapaknya mak itu hamba. Jadi dia hamba kepada anak kepada tuan tu. Jadi berkuasa dari situ. Itu kan. Di antaranya lain, ibu melahirkan tuan. Itu satu situasi lain ya. Ada juga sebagian yang memberikan pandangan bahawa contoh ini adalah merupakan simbolik kepada suasana yang mudah, yang sudah terbalik, di mana hamba menguasai tuan, bukan sebaliknya. Jadi penukaran manusia sudah terbalik. Seperti pemikiran manusia sudah terbalik. Di masa yang baik dikatakan jahat, yang baik katakan jahat, dan yang sebenarnya yang jahat katakan baik. Ya, macam itulah. Sekarang ni kalau kita negur orang benci kita, kita tak suka dia tegur je lah. Macam-macam digam dah, ditarik balik tauliah lah, macam-macam. Kadang suka mulut tu suka negur mengkritik penguasa. Itu yang berlaku. Alasannya tak ada tauliah. Nak ngajar mesti ada tauliah. Tak ada tauliah tak boleh ngajar. Tapi nampak konsep tak payah tauliah pula. Nak berhiburan tak payah tauliah pula. Nak tari-menari tak payah tauliah. Tengok penceramah yang hebat-hebat tak boleh berceramah. Di Pulau Pinang tak boleh ceramah. Ustaz Azhar Idrus mana boleh berceramah di Pulau Pinang? Abdullah Khairi mana boleh berceramah? Dan sebagainya. Kerana alasannya dia tak ada tauliah. Tapi yang buat konsert boleh pula tu. Nama-nama konsert saya pun dah lupa lah, ketua yang baru-baru ni kan. Boleh pula tu. Apa namanya?
Apa nama? Apa? Tak, tak ingat dulu saya ingat tu. Baik, tanda kedua pula bila mana orang yang tidak berkasut. Ini tanda lagi ya, orang yang tak berkasut ni. Orang dulu miskin. Apa kerana tu? Kasut tak ada, apa tak ada. Tidak berpelajaran ya? Orang yang tidak berkasut. Orang miskin yang semestinya ia mendahulukan membeli kasut. Patutnya beli kasut dulu dari yang lain. Tiba-tiba ia telah melahirkan bangunan yang tinggi. Yang tentunya terpaksa berhutang daripada orang lain. Itu yang riba dan sebagainya. Ada pula yang mentafsirkan bahawa yang dimaksudkan adalah orang yang miskin pada akhir zaman akan menjadi kaya. Asalnya miskin tapi jadi kaya raya. Dengan mengejut sehingga yang pada waktu kemarin masih saja tidak berkasut. Sebelum itu dia tak berkasut pun. Tiba-tiba pada hari itu ia sudah dapat membuat bangunan yang indah-indah dan sangat mewah. Itu di antara tanda kiamat. Berlakulah. Tengok di Mekah sekarang ni, mana ada bangunan lama-lama tak ada dah. Semua hotel-hotel besar-besar tinggi-tinggi ya. Hebat-hebat. Tak percaya pergi ke Mekah tu. Saya tidak banyak kali ada pergi Mekah tu ya. Mula-mula saya pergi tahun 80. Macam pekan langkap tu lah bapaknya. Macam itulah bangunannya. 2 tingkat je. Binari ya Allah. Dah tak jumpa lagi bangunan-bangunan yang saya duduk situ pun tak ada dah. Begitu hebat. Baik. Akan datang kita akan baca ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Itu akan datang ya. Ini yang banyak ni. Ahli ibadat yang jahil. Ulama yang fasik. Itu banyak tu. Sekarang ni pun banyak. Kadang-kadang jahil. Banyak kesalahan-kesalahan tak ada cek. Dia ingat dah betul aja apa bacaannya, dia ingat dah betul aja perbuatannya, padahal tak betul. Di antara kesalahan manusia banyak yang salah tu kan, membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu tuan-tuan hukumnya rukun tau. Membaca tahiyat akhir, salah satu rukun membaca tahiyat akhir. Berapa ramai manusia salah baca? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka tu yang panjang. Yang ramainya assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Ka tu macam ada alif tau. Ka alif atau ka. 2 harakat. Tak betul tu. Ka tu pendek aja. Assalamualaikum ay. Dengar apa? Dengar kita kan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan assalamualaikum ayyuhan nabi. Ka tu jangan berhenti tu. Terus ambil ay. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alif tu hidup tu. Enggak mati tau. Tengok kitab. Ini dah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Mana betul macam tu? Lagi satu ma'aril sukun. Berapa ramai orang yang tak sebut ketika tahiyat akhir. Ya. At-tahiyyatul mubarakatul salawatut thayyibatu lillah. Mesti 2 harakat umpamanya. Tu lillah. Kan dia ma'aril sukun. Begitu assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jangan itu je salahnya. Macam ini pula. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Mesti ada 2 harakat tu. Mat arif sukun. Dia boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Salihin. Jangan solihin aja. Yang ramai ni assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tengok wirid tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Qadir aja. Patutnya qadir. Nak ma'rif sukun ya. Itu yang ramai. Ini kebanyakan qadir aja. Bukan tak tahu tu, tahu tapi saja lantak lah, saja lantak lah itu jadi orang itu. Tapi itu tak apalah, yang itu wirid, itu yang sunat. Ini yang wajib ni. Rukun, kalau tak betul rukun aja.
tahiyat akhir tu rukun tau. Rukun qalbi tu, rukun qauli tu ada 5. Rukun qauli ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, yang keempat selawat akan Nabi, yang kelima memberi salam. Itu rukun qauli, kena baca betul-betul. Kalau rukun tak betul tahiyatnya, tak betul tahiyat, tak betul semayang, macam orang tak semayang. Jadi tu assalamualaikum ay. Jangan assalamualaikum ayuhan Nabi, tak betul. Jangan berhenti pada kau tu. Kalau buat juga saja degil benar, saya tahu ngabarnya. Ni kedengar ni, kita tak ada saya sebut ni pasal kedengar Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. You tu pun kena panjangnya. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Salihin aja. Patutnya salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ma'aril sukun. Lallah. Paling Qurannya 2 harakat. Jangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tahlil tak apa. Dia bukan wajib. Ini dalam tahiyat wajib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lullah. Paling komannya 2 harakat. Ma'aril sukun. Betul. Allahumma salli ala sayyidina. Itu tak ada masalah. Wa ala ali ma. Wa ala semua itu sunat, bukan wajib ya. Itu dia. Nanti bulan depan kita apa kan ya? Kita detailkan sikit. Kerana banyak akhir zaman itu ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Ulama pun ada yang fasik-fasik. Apa dia jenis fasik tu? Bulan depan lah ya. Kalau tak padam lah. Kalau padam tak ada lah. Sekian dulu untuk malam ini. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Maknanya setuju belakang lah ya. Ingat tu bacaan tadi tu. Yang macam mana? Assalamualaikum ay. Sekali lagi. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullah. Jangan assalamualaikum ayyuhan Nabi, tak betul. Okey. Itu yang pertama. Tak ada apa? Tak ada bangkangan. Yang kedua, ada siapa nak ada masalah? Has anybody got any problem? No problem. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak aje. Pasal dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di surau Al-Amin, Taman Sejahtera. Memang begitulah tuan-tuan. Dalam majlis ilmu ni mana-mana pun untuk guru tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa kepujian. Kalau semua dapat, muridnya pandai-pandai. Kalau semua tak dapat, seorang tak dapat, cikgu pun tak pandai ngajar. Jadi murid tak ada kena apa-apa. Yang kena tu tok guru je. Ustaz yang tak pandai ngajar, itu semua tak dapat. Alright, sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir